Okey guys, aku ada satu teka-teki untuk korang. Handphone RM650, screen AMOLED, chipset padu, bateri besar. Handphone apa tu? Aku bawakan dekat korang Infinix Note 12. Pada pendapat aku, ini adalah handphone yang sangat kena dengan cita rasa orang Malaysia ni, yang mana nak berjimat cermat, tak nak spend duit sampai beribu-ribu ringgit untuk dapatkan smartphone yang boleh digunakan untuk penggunaan seharian. Main game pun boleh, screen pun besar, screen pun cerah dan cantik. Inilah dia Infinix Note 12. Kita mulakan bincangan kita dengan design dan build quality dia lah. Dekat bahagian atas dia tak ada apa-apa. Dekat bahagian kanan dia ada tempat untuk 3 tempat untuk korang letak. Ada 2 tempat letak SIM dan 1 tempat untuk expansion. So sangat-sangat bagus lah. Dekat bahagian bawah dia kita ada 1 speaker Type-C pengecasan dan juga audio jack. Dan tak dilupakan juga speaker kat bawah ni, dia ada speaker juga kat atas ni. So phone ni juga ada dual speaker geng. Dekat bahagian belakang dia ni, dia punya finishing tu finishing yang glossy campur dengan matte dekat belakang ni. Tapi memang agak melekat-lekat sikit lah cap jari untuk jenis finishing yang macam ni lah. Kamera dekat belakang ni dengan 50 megapixel main sensor dan juga 2 megapixel depth sensor macam tu lah. Dekat bahagian depan dia ada satu screen AMOLED dengan kecerahan 1000 nits. Dan juga kamera dekat depan ni adalah 16 megapixel sahaja. Okay, dari segi build quality dia, body dia bagi aku sangat-sangat ok, sangat-sangat solid. Walaupun dia buat daripada plastik, tapi dia punya overall finishing tu nampak agak premium. Dan nak kata premium macam phone yang harga ribu-ribu, bukan. Tapi macam phone yang harga 1000 lebih tu ada. Phone yang harga 3-4 ribu tu tak boleh lawan lah. Tapi phone yang dekat-dekat harga 1000 lebih tu memang korang boleh dapat finishing yang lebih kurang. Macam handphone harga 600 setengah, harga 700 ringgit ni lah. Okay, kita masuk benda yang paling best tentang phone ni lah. Pada pendapat aku, untuk harga dia ni, dia punya display ni memang sangat-sangat ok. Dia bagi AMOLED display yang cerah dan cantik. Senang cerita, display ni kalau korang orang biasa nak guna untuk tengok YouTube ke nak tengok apa-apa, tak ada masalah. Dekat bawah cahaya matahari pun ok, sebab dia punya AMOLED display yang kecerahan tu. Kalau nak compare kan lah phone-phone yang pada tanda harga ni dengan AMOLED punya screen, so ini adalah kelebihan utama untuk Infinix Note 12 ni pada pendapat aku. Dari segi performance dia pula, dia dibekalkan dengan XOS dengan platform Android 11 dengan MediaTek Helio G88, chipset gaming daripada MediaTek, yang mana bukanlah gaming yang terbaik, tapi korang boleh perform daily task dengan ok. Korang boleh main game sikit-sikit, Mobile Legends ke PUBG ke, tak ada masalah. Bagi aku dah ok dah. Untuk orang yang nak main game berat-berat macam Genshin Impact tu, korang kena terpaksa invest sikit lah dengan phone yang lebih mahal lah. So overall performance dia bagi aku senang, aku nak bagi B lah, B+, tak ada masalah. Pada pendapat aku, UI XOS ni sangat-sangat smooth. Aku suka dia punya overall feature yang ada dekat dalam XOS ni. Simple macam Android OS yang lain jugalah. Tak ada rasa lagging, tak ada rasa bug, sangat-sangat ok. Dari segi bateri dia pula macam mana? 5000 mAh, 33 watt fast charging. Apa lagi yang korang nak? Memang bateri dia cukup besar, boleh tahan 1 hari, boleh pakai sampai esok pun kalau orang yang tak guna berat-berat sangat. Kalau habis bateri pun, korang charge 33 watt tu dalam masa sejam macam tu dah dapat full charge. So bagi aku sangat-sangat ok lah untuk bateri dia. Kamera dia, walaupun kamera dia cakap 50 megapixel, pada pendapat aku dia punya kamera tu korang boleh tangkap gambar tu tak ada masalah lah. Untuk dapatkan gambar yang cantik pun boleh, tapi kena dalam keadaan lighting yang ok. Kalau lighting tak ok tu mungkin kurang cantik sikit lah. Color tu mungkin tak berapa nak accurate sangat. Cumanya senang kata, phone harga RM650, dia punya performance kamera tu macam phone-phone yang harga dalam RM1000 lebih macam tu. So kamera performance untuk harga ni bagi aku sangat-sangat ok. Video dia boleh tangkap sampai 2K 1440p punya video. Bahagian depan dia 16 megapixel, boleh tangkap 1080p sahajalah. Ok, aku tunjukkan sampel dekat video recording bahagian depan dia dekat sini supaya korang boleh tengok lah yang mana macam mana video dia ok ke tak ok. Pada pendapat aku, video depan ni kalau lighting ok, boleh digunakan. Untuk video belakang ni pun bagi aku tak ada isu sangat lah, sebab orang kata harga dia, pada tanda harga dia tu, video yang dapat dihasilkan tu ok lah, kena dengan harga dia dan lebih sikit, worth it. Pada pendapat aku ok sangat video yang dihasilkan oleh phone ni kalau nak dibandingkan dengan harga yang ditawarkan. Dari segi kamera performance untuk fotografi dia, aku akan sediakan sampel-sampel gambar dekat sini. Dia boleh dapat hasilkan gambar-gambar yang cantik kalau korang ada lighting yang ok. Kalau cukup lighting dia, cukup komposisi korang tu, korang boleh dapat gambar yang cantik lah. Tapi kalau dalam keadaan yang tak memberangsangkan, korang mungkin tak dapat gambar yang cantik dan mungkin ada color shift sikit, color dia tak berapa accurate sangat lah. Senang cerita, phone ni untuk gambar yang dihasilkan tu ok, tak ada masalah. Kalau nak bagi kamera dia tu boleh, passable, boleh digunakan, tak ada masalah. Simple saja review aku, sebab
aku nak perkenalkan korang dengan Infinix Note 12 ni. Aku dah pakai phone ni dalam seminggu dan aku tak jumpa apa-apa isu yang berat lah. Dia punya software tu semua smooth, dia punya kamera tu boleh digunakan. Main game Mobile Legends memang aku main, memang tak ada masalah. Bateri dia 5000 mAh dengan 33 watt pengecasan, sangat-sangat okey pada pendapat aku. Yang paling penting, yang paling best, skrin dia AMOLED. Harga RM650, mana korang nak dapat skrin AMOLED macam ni? Kalau ada phone baru yang harga RM600.5 korang boleh dapatkan skrin AMOLED ni, korang komen kat bawah. Mungkin aku nak tengok, nak review sekali phone tu. Harga dia sebenarnya dijual pada tanda harga RM699 ataupun RM700. Aku cakap RM600.5 sebab first dia akan launch dengan harga RM600.5 nanti. Tak salah aku RM5,500. Kau akan sediakan link dekat description. So make sure korang kalau mana yang nak beli pada harga yang paling murah tu, bersiap sedialah. Tak salah aku dia akan launch pada 5 hari bulan 5 ni. Okey, aku ada juga lagi phone lain yang harga RM700. So aku akan sediakan link dekat sini kalau mana yang nak tengok. Okay guys, sekian saya Adam Baras Katek. Assalamualaikum, salam sejahtera, ciao.